Tak kala kita menyebut berkenaan dengan usaha untuk menuju ke arah endemik, pastinya pada ketika ini kerisauan juga wujud tak kala pilihan raya negeri Melaka berlaku mengambil kisah apa yang berlaku di Sabah suatu ketika yang lalu. Dan pastinya untuk mengulas lanjut berkenaan dengan SOP termasuklah arah menuju pandemik ataupun endemik ini, berada menerusi Skype ketika ini adalah Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junaid Syed Junaid, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Ekonomi Polisi dan Pengurusan Kesihatan. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Pertama sekali sebelum saya nak bersoal jawab dengan Prof, apa kata kita dengarkan dahulu di Dewan Rakyat apa yang dikatakan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkenaan dengan apakah bentuk indikator dalam menentukan kerajaan ataupun peralihan daripada pandemik kepada endemik. Kita dengarkan dahulu. Bagi setiap domain terdapat parameter yang digunakan untuk mengukur kesediaan Malaysia. Parameter tersebut adalah yang pertama situasi COVID. Kadar kemasukan ke ward bagi kes COVID-19 kategori 3, 4 dan 5 per 100,000 populasi. Kedua, peratusan kes berumur lebih 60 tahun dan ke atas dengan komorbid. Yang ketiga, kadar kematian purata kes dalam tempoh 7 hari. Keempat, kadar insiden purata kes COVID-19 bagi tempoh 7 hari per 100,000 populasi. Kelima, kadar positif COVID-19 dari sampel surveillance, iaitu dari ILI, daripada SARI, pra pembedahan dan juga pra kemasukan ke ward. Dan keenamnya ialah liputan vaksinasi COVID-19. Untuk parameter kapasiti, yang pertamanya kadar penggunaan katil di hospital untuk kes ini, kadar penggunaan katil di ICU, kadar keperluan pembukaan PKRC, keputusan ujian RT-PCR, peratusan ujian positif per jumlah ujian dijalankan dan juga peratusan kaki tangan kesihatan terkesan dengan jangkitan COVID-19. Prof, melihat kepada apa yang dikatakan oleh Timbalan Menteri Kesihatan, usaha untuk transisi secara sihat, selamat dan berhati-hati lestari itu dalam daripada pandemik ke endemik. Pandangan Prof melihat kepada jawapan Timbalan Menteri tadi. Ya, kalau kita lihat apa yang dibincangkan oleh Timbalan Menteri Kesihatan tadi, indikator yang digunakan itu terbagi kepada dua kelompok besar, ya. Satu dari segi indikator mengenai insiden prevalent penyakit COVID-19 ini berdasarkan kepada epidemiologi. Yeah. Yang kedua adalah kapasiti daripada sistem kesihatan untuk cuba menangani masalah COVID-19 ini. Saya rasa ini merupakan suatu daripada usaha untuk mengukur apakah kita berjaya masuk tahap endemik ataupun tidak. Hanya untuk mengumumkan sama ada kita masuk ke tahap endemik ataupun tidak, pertama sekali terus kita melihat kepada panduan yang diberikan oleh WHO. WHO pertama sekali harus akan mengumumkan bahawa tahap endemik tadi sudah pun tamat. Apabila pandemik ini sudah tamat, barulah negara-negara bersedia untuk masuk ke arah fasa pandemik sekiranya indikator-indikator yang ditetapkan itu berada dalam keadaan yang diharapkan. Jadi kalau kita lihat indikator-indikator yang ditetapkan itu, apa yang dikatakan indikator harus dilakukan berdasarkan maklumat ataupun evidence base, ya, berdasarkan kepada prediksi-prediksi yang dilakukan dan mempunyai sumber data yang sahih. Kalau data tadi tidak sahih, maka ini akan menimbulkan berbagai masalah. Harus kita ingat bahawa walaupun indikator yang ditetapkan, misalnya insiden 3.6 per 1,000, kadar mortality 0.8 dan juga kapasiti hospital berdasarkan kepada bilangan kes kategori 3, 4, 5, 1 per 1,000. Ini memerlukan angka-angka yang baik, tetapi apakah kita boleh mencapai tahap ini pada masa sekarang, ini merupakan satu persoalan besar, kerana kalau kita lihat insiden sekarang pun kalau kita nak mencapai 3.6 per 1,000, bermakna kita harus menurunkan hampir 8 kali apa yang ada dalam masyarakat kita sekarang. Yang dalam masyarakat ini memerlukan usaha yang besar. Prof, apa yang saya cadangkan adalah selain kita bermain dengan figure ini, kita harus mendapatkan usaha yang baik untuk memastikan bahawa kita dapat menyelesaikan masalah yang baik sebagai mungkin. Yes.
Okey. Baik, nampaknya kita ada masalah teknikal sedikit di situ. Tak apa, kita akan bawakan perkembangan lanjut dari semasa ke semasa dalam buletin Awani yang seterusnya.